Natal adalah kisah kasih Allah yang menembus pemberontakan kita orang yang berdosa. 圣诞就是神那个穿越我们一切背叛的大爱。 Seminggu ini waktu saya baca khotbah ini, 当我准备这个 tiba di 讲 道的 bagian 时 ini 候， selalu saya tidak bisa menahan air mata saya. 我一直不断的流泪。 Ada ya pribadi yang seperti ini. 有这么一位神， Dia adalah Allah yang mulia, pencipta segala sesuatu. 是一个荣耀创造宇宙的神， Tapi dia mau datang ke dalam dunia, 但是他却愿意来到这个世界， mencari kita orang yang berdosa, 寻找我们这些罪人， mencari kita orang yang kurang ajar, 寻找我们这个背叛他的神， mencari kita orang yang melawan dia. 只是背逆他的神的人， Sungguh sulit untuk dimengerti. 是很难了解的。 Hanya kasih Tuhan yang bisa menolong kita untuk memahami kebenaran yang mendalam. 单单神的爱能够让我们了解， Karena itu menjadi doa saya. 这就是我的祷告。 Biarlah Natal tahun ini, 让今年的圣诞， perayaan Natal hari ini 我们今天的圣 tidak 诞庆祝， berlalu begitu saja. 并不是单单 Biarlah kasih yang ajaib itu, 让那个奇妙的大爱， kasih yang menembus pemberontakan kita manusia yang berdosa itu boleh menjamah hati kita, mengubahkan hidup kita. 那创业我们背叛的那个大爱，能够改变我们的生命。 Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur hari ini kami merayakan kelahiran putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. 我们在天上的父，我们感谢你，你今天早上让我们有机会来庆祝你独生儿子的降生。 Biarlah di dalam perayaan Natal hari ini bukan kami semata yang merayakan Natal, tetapi Kristus yang merayakannya bersama-sama dengan kami. 我们的今天早上并不是单单我们一起来庆祝，乃是我们跟基督一起来庆祝。 Berkatilah jam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. 主求你祝福今天早上传福音的时间， Tuhan dipermuliakan. 让愿神得到荣耀。 Roh Kudus bekerja, menarik setiap orang datang kepada Kristus. 圣灵吸引多人来到基督面前。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang kekal, yang telah menjadi manusia, kami berdoa, kami mengucap syukur. 我们奉靠主耶稣道神如神的主。 Sama-sama kita katakan, Amin. amin. Shalom, selamat pagi. 早安，平安， Selamat Natal untuk kita semua. 圣诞快乐。 Nah saudara-saudara, hari ini kita sungguh bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh sama-sama merayakan kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 再次感谢神，今天早上我们可以一起来庆祝我们救主的诞生。 Nah di dalam doa sebelum firman ini tadi saya mengutip satu kalimat dari seorang teolog yang bernama Karl Barth. Dia mengatakan bahwa di dalam satu doanya, harapan bagi dunia, biar dia di Natal tahun ini bukan kami yang merayakan Natal, tetapi Kristus yang merayakan Natal bersama-sama dengan kami. 刚才在祷告当中，我有我也讲一个神学家所讲的，就是说，当我们庆祝圣诞的时候，并不是单单我们庆祝，而是基督一起庆祝。 Saudara-saudara, ini adalah gambaran bahwa Natal bukan tentang kita, tetapi Natal tentang Kristus. 这就是描述圣诞并不是为了我们，而是为了基督。 Natal tidak akan pernah berarti tanpa perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan yang sudah datang untuk mencari dan menjumpai kita orang yang berdosa. 如果在圣诞节我们没有遇到这来到世界的救主的话，那我们的圣诞庆祝就毫无意义。
Karena itu ini yang menjadi doa saya secara pribadi, yang menjadi doa saya bagi seluruh jemaat yang ada di GSD Kartini. Biarlah Natal tahun ini sekali lagi boleh menjadi satu momentum perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu. 这就是我世人的祷告，也是为弟兄姐妹的祷告，就是在今年的圣诞节，让我们大家都能够遇见我们的救主。 Saya mengajak kita kembali untuk melihat bagian firman Tuhan yang sudah kita baca secara bersama-sama pada hari ini dari Yohanes pasal yang pertama, Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai ayat 14. 让我们再来看刚才我们刚念的，就是在约翰福音第1章第1节到14节。 Nah, karena tadi sudah kita baca bersama-sama, saya akan membacakannya saya bagi kita ayat yang pertama dan ayat yang ke-14 sekali lagi. 因为刚刚我们已经念过这一段经文，所以我单念第1节跟第14节。 Nah, begini kata firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat merayakan Natal bersama-sama. 弟兄姐妹，实在是感谢神，今天早上我们可以一起来庆祝圣诞。 Nah, bukan hanya karena kondisi pandemi yang membatasi kita untuk merayakan Natal bersama kurang lebih 2 tahun terakhir ini. 并不是因为那限制我们一起庆祝圣诞的疫情已经过去了， Tetapi Natal sejatinya seperti syair lagu legendaris dari Andy Williams adalah is the most wonderful time of the year. Natal adalah waktu yang terindah di dalam waktu setahun. 圣诞就好像 Andy Williams 在他歌中所唱的，就是圣诞是一年中最快乐的时刻。 Saudara-saudara, saya pikir kita semua akan setuju. Kita akan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Andy Williams di dalam lagu ini. 也许我们大家跟 Andy Williams 同意他歌词里面所讲的。 Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa tidak semua orang yang merayakan Natal punya penekanan yang sama, punya pemaknaan yang sama terhadap makna Natal itu sendiri. 但是我们知道，每个人对圣诞的意义都有不同的了解。 Nah, salah satu contoh kita kembali kepada syair lagu dari Andy Williams, Is the most wonderful time of the year tadi. 我们就再来看这首歌的歌词。 Nah, kalau kita perhatikan di dalam syair lagu ini, 如果我们看这首歌的歌词的话， dikatakan bahwa Natal itu adalah waktu yang paling indah dari semua waktu. 这歌词里面说，圣诞就是我们一年当中最 Musim 快乐 yang 的 paling bahagia dari semua musim. 就是最好的一个时刻。 Kenapa demikian? 为什么呢？ Nah, kalau kita lihat dari syairnya dikatakan karena di Natal itu ada, saya terjemahkan saja secara sederhana, ada kumpul keluarga, ada kebersamaan dengan keluarga. 因为在圣诞节，我们可以跟亲朋好友一 Ya, 起 karena 相 di 聚， Natal itu adalah waktunya bersilaturahmi dengan teman-teman. 是一个跟亲友相聚的时刻。 Nah, karena di Natal itu ada pesta. 因为我们也有一个宴会， Di Natal itu ada makan-makan, ada marshmallow yang dipanggang. 我们也有聚餐。 Di Natal itu ada nyanyian gembira di salju, di musim salju. 我们也有在冬天里面唱圣诞歌， Nah, ada cerita-cerita hantu yang menakutkan. 也许也有一些可怕的鬼的故事， Dan juga ada cerita-cerita tentang keagungan Natal di zaman dahulu kala. 也有讲到就是说古老的圣诞那荣耀的故事。 Saudara-saudara, apa yang digambarkan di dalam syair lagu ini mungkin adalah hal yang indah yang didasarkan pada kebiasaan atau tradisi-tradisi tertentu ketika merayakan Natal, khususnya di dunia barat. 这首歌所讲的就是说，在圣诞节在西方那些所发生一些很好的一些事情。 Bahkan kalau kita searching di Google, kalau kita googling, kita akan menemukan ada banyak, ada puluhan tradisi yang biasa dilakukan di seluruh penjuru dunia berhubungan dengan Natal. 如果我们在网络上查询，我们就可以看到有一些10几个，就是他们如何
庆祝圣诞的一些传统。 Tetapi Natal bukan hanya soal liburan. 但是圣诞并不是关于假日， Sekalipun itu momen yang baik untuk kita menikmati liburan di akhir tahun bersama-sama dengan orang-orang terdekat kita. 当然是假日，这些假日就是跟我们的亲朋好友一起出去的一些好的时间。 Natal bukan hanya soal kumpul keluarga. 圣诞也并不是单单跟家人团聚， Sekalipun itu mungkin momen yang baik bagi kita untuk menikmati dan berbagi sukacita bersama-sama dengan keluarga kita. 也许圣诞是真的跟家人一起相聚的一些好的时光。 Saya adalah orang yang salah satu yang menyarankan dan mendorong setiap jemaat setidaknya di hari Natal ada di rumah atau bersama-sama dengan keluarga. 有些人建议就是说，在圣诞的时候，我们最好还是在家里跟家人一起来庆祝。 Karena itu memang momen yang terbaik bagi kita untuk berbagi sukacita. 是的，本来是在年中圣诞期间是跟家人相聚的 Tetapi 一些好的时 Natal 光， melampaui dari sekedar kumpul keluarga. 但是圣诞是超越这些跟家人团聚。 Saudara, Natal bukan hanya soal pesta makan. 圣诞并不是单单讲到聚餐， Sekalipun mungkin tidak salah untuk mengadakan pesta perayaan Natal dan menikmati makanan yang enak di hari Natal. 当然做圣诞聚餐并没有什么错。 Tetapi makna Natal yang sejati melampaui semua tradisi atau kebiasaan-kebiasaan itu. Bahkan termasuk tradisi atau kebiasaan yang baik yang biasa kita lakukan ketika kita merayakan Natal. 当然，真正的圣诞的意义超乎这些的传统。 Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita sama-sama akan merenungkan tema yang penting ini. Natal melampaui tradisi. 所以今天早上我们要一起思想这个很重要的题目，就是圣诞超越传统。 Saudara, ada 3 alasan setidaknya yang akan kita pikirkan bersama-sama di dalam ibadah perayaan Natal hari ini, khususnya dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang sudah kita baca bersama tadi, mengenai mengapa Natal atau kelahiran Kristus melampaui semua tradisi. 从刚刚我们所念的经文里面，我们可以思想，为什么圣诞超越的一切传统？ Nah, alasan yang pertama, karena di dalam peristiwa Natal Allah menjadi manusia. 第一，就是因为神已经降生成为人。 Saudara, kalau kita membaca Injil Yohanes, maka kita akan menemukan Injil Yohanes atau penulis dari Injil Yohanes, Rasul Yohanes sendiri membingkai Injilnya dengan satu pesan utama, bahwa Yesus Kristus adalah Allah. 如果我们注意的念约翰福音的话，我们就可以发现到，约翰福音首要的信息就是说，耶稣是神。 Kita akan menemukan di awal, di dalam Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang kedua, Rasul Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 我们从约翰福音第1章第1节、第2节那边可以看到说，在那边说，道就是神，是道与神同在。 Jadi di awal sekali Rasul Yohanes sudah memproklamasikan, memperkenalkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. 所以从起初，使徒约翰就已经介绍，耶稣就是神。 Lalu di akhir kalau kita membacanya, Rasul Yohanes juga memperkenalkan atau sekali lagi menekankan bahwa Yesus Kristus adalah Allah melalui pengakuan Thomas di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, "Ya Tuhan dan Allahku." 从约翰福音的最后1节，经过多马的一个认定，就是说，他说耶稣是神，是我的主。 Jadi ini pesan utama yang ingin disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada para pembacanya, bahwa Yesus Kristus adalah Allah. 这个就是使徒约翰在约翰福音所要声明的一个很重要的一个信息，就是耶稣就是神。 Tetapi itu baru separuh cerita.
但是那个只不过是一半的信息。 Kisahnya tidak berhenti sampai di situ. 这个故事并不是停在那里。 Rasul Yohanes juga mengatakan bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah itu telah berinkarnasi menjadi manusia. 使徒约翰也说，这个神已经道成肉身，成为人。 Karenanya di dalam ayat 14 Alkitab mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. 因为在14节那边写到，道成了肉身，住在我们中间，匆匆忙忙地有恩典有真理，我们也见过他的荣耀，正是父独生子的荣耀。 Saudara-saudara, Allah berinkarnasi menjadi manusia. Itulah Natal. 弟兄姐妹，道成肉身，那就是圣诞。 Seorang penulis sekaligus seorang pengkhotbah, Timothy Keller mengatakan kebenaran ini. 有一个神学家这么写， Dia berkata Natal adalah tentang inkarnasi. 就是圣诞就是有关道成肉身。 Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat. 那看不见的神成为看得见的人， Allah yang tidak berwujud menjadi berwujud. 没有形象的神成为有形象的人。 Allah telah menjadi manusia. 神已经变成了人。 Saudara-saudara, apa yang dipresentasikan oleh Yohanes tentang Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, melampaui semua tradisi, bahkan kepercayaan di dalam agama atau kepercayaan apapun di dalam dunia ini. 这个道成肉身的信息是超乎一些我们的一些世界上的信仰的传统。 Di dalam pemahaman agama atau kepercayaan yang ada di dalam dunia ini, 在世界上的宗教一切的信仰， dipahami bahwa Allah yang transenden, Allah yang maha jauh itu, yang berada di atas segala sesuatu, tidak mungkin akan menjadi manusia. 他们认为说那个超越一切大能的神不可能成为人。 Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah telah menjadi manusia. 但是圣经很清楚地告诉我们说，神道已经成为人了。 Melalui peristiwa Natal, Allah yang transenden itu, Allah yang maha jauh itu, menjadi Immanuel, tinggal di antara kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius pasal pertama ayat yang ke-23. 就是在这个圣诞节里面， Melalui 伟大的神已经道成肉身成为人了。 Melalui peristiwa Natal, Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. 就是在圣诞的时候，神就是耶稣不以神的形象同等而为强夺，反倒自己取了奴仆的形象，成为人的样式。 Saudara, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang 这就 ke-7. 是使徒保罗在腓立比书第2章所讲的。 Saudara, ini adalah satu misteri yang besar dan di luar pemahaman kita. 这是一个超过我们想象、我们所能理解的神秘。 Sulit untuk kita pahami dengan pikiran kita, dengan akal kita. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? 我们不能够以人的理性来了解。 Nah, karenanya Martin Luther berkata, Allah menjadi manusia, menenggelamkan dirinya di dalam daging kita, berada di luar pemahaman manusia. 就好像马丁路德所讲的，神进到人的肉体，取了奴仆的形象，是神秘莫测。 Bahkan yang lebih mengagumkan dan sulit untuk kita pahami sepenuhnya, 更我们难了解的， Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu 成为人样式的耶稣， mengambil natur kemanusiaannya bukan hanya saat dia berinkarnasi menjadi manusia, 他取了人的样式，并不是单单在世界上而已，
tetapi untuk selama-lamanya. Dia adalah Allah sejati, sekaligus Dia adalah manusia yang sejati. 神自从圣诞之后，在永恒里面，他就是完全的神，也是完全的人。 Seorang teolog sekaligus seorang komentator Alkitab, Wayne Grudem, setelah meneliti kebenaran ini dia berkata demikian. Wayne Grudem 一个神学家这么说。 Semua teks ini menunjukkan bahwa Yesus tidak sementara menjadi manusia. 我们如果查考圣经，我们就知道，耶稣并不是暂时成为人的样式， Tetapi sifat ilahinya bersatu secara permanen dengan sifat manusiawinya. 耶稣的神性跟耶稣的人性是永远的结合在一起。 Dan dia hidup selamanya tidak hanya sebagai Yesus, anak Allah yang kekal, pribadi kedua dari Trinitas. 他并不是单单暂时的成为人的样式， Tetapi juga sebagai Yesus, manusia sejati yang lahir dari Maria, dan sebagai Kristus, Mesias dan Juru Selamat umatnya. 他就是永远成为神子，也是永远成为人子。 Yesus akan tetap sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, namun satu pribadi selamanya. 主耶稣就是完全的神，也是完全的人，但是只有一个位格。 Saudara-saudara, ini adalah satu kebenaran yang benar-benar sulit untuk kita pahami di luar penalaran kita. 这是超越我们理性、我们经验所能了解的。 Nah, oleh sebab itu satu pertanyaan yang besar adalah mengapa Yesus Kristus yang adalah Allah mau menjadi manusia? 但是一个很大的问题就是说，为什么主耶稣，一位伟大的神要成为人？ Saudara-saudara, hari ini saya memberikan 4 alasan saja mengapa Yesus Kristus yang adalah Allah mau menjadi manusia. 今天早上我也提到4个原因，为什么耶稣愿意成为人？ Yang pertama, supaya kita bisa mengenal Allah yang benar. 第一就是让我们能够认识真神。 Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. 在约翰福音第3第18节那边说到，从来没有人可以见过神，就是经过父怀里的独生子将他表明出来。 Saudara-saudara, manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah jika bukan Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. 人类是没有办法去认识神，除非是神自己把它启示出来。 Dan di dalam peristiwa Natal, Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia supaya manusia dapat mengenal dan berjumpa dengan Allah yang benar. 在圣诞里面，耶稣就是成为人，就是让人类能够借助他认识真神。 Karenanya Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah. 因为圣经告诉我们，没有一个人可以认识神。 Tetapi Yesus yang ada di pangkuan Bapa, atau kalau diterjemahkan secara harafiah, yang berada di pelukan Bapa, dialah yang mengeksegesis, dialah yang menyatakan keluar, dialah yang menyingkapkan Allah yang tersembunyi itu, sehingga manusia bisa mengenal Allah. 就是我们可以认识神，因为在父怀里的主耶稣把神表明出来。 Jadi Yesus menjadi manusia supaya engkau dan juga aku bisa mengenal Allah yang benar. 所以耶稣道成肉身，使到我们可以借助他认识真神。 Alasan kedua, 第二个理由， agar dia bisa mati untuk kita. 让他可以为我们死。 Saudara-saudara, Yesus Kristus harus menjadi manusia agar dia bisa mati untuk kita. 主耶稣一定要成为人，他才可以为我们死， Agar dia bisa menjadi penebus kita. 使到他可以成为我们的救主， Agar dia bisa menjadi juru selamat kita. 使到可以成为我们救赎主。 Saudara-saudara, mengapa demikian? 为什么呢？
Setidaknya ada dua alasan. 有两个原因， Yang pertama, karena Allah tidak bisa mati. 因为神不能死， Saudara-saudara, Allah tidak bisa mati. 神是不会死的。 Yesus Kristus adalah Allah sejati. 主耶稣是完全的神， Nah, oleh sebab itu dia menambahkan natur kemanusiaan di dalam dirinya. Dia menjadi manusia yang sejati supaya dia bisa mati untuk kita. 他在神的神性里面加上人性，使到他可以为我们死。 Dan yang kedua, hanya manusia yang bisa mewakili manusia di hadapan Allah. 第二个原因就是，单单人可以在神面前代替人。 Oleh sebab itu kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah itu mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan di dalam keadaannya sebagai manusia dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. 就是在腓立比书那边所讲的，神已经吸己去了人的形象，一直忠心到底，直到死在十字架 Jadi yang 上。 mati di atas kayu salib itu bukan kealahan Yesus, tetapi kemanusiaannya yang sejati. 所以死在十字架上的就是神的人性，并不是。 Karenanya Alkitab katakan di dalam keadaannya sebagai manusia dia taat sampai mati 因 di 为圣 atas 经告诉 kayu 我们， salib. 就是他以人的形象死在十字架上。 Nah, Alkitab juga mengatakan kepada kita di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, 圣经也在提摩太第二章告诉我们， karena Allah itu esa, karena Allah itu satu, 因为神只有一位， maka satu pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, 所以在神和人中间也只有一位， yaitu manusia Kristus yang telah menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi semua 乃 orang. 是降世为人的基督耶稣，他使自己为万人的赎价。 Jadi Yesus Kristus yang adalah Allah, dia harus menjadi manusia supaya dia bisa mati untuk kita. 所以那位神就是主耶稣，他一定要成为人，他才可以为我们死在十字架上。 Jadi kalau hari ini kita merayakan Natal, harus mengingatkan kita bahwa palungan adalah alasan untuk salib. 所以我们在圣诞节庆祝的时候，我们要提醒自己，就是马槽就是为了十字架的原因。 Kelahiran Yesus Kristus melalui peristiwa Natal adalah alasan untuk kematiannya di atas Golgota untuk menggantikan kita orang yang berdosa. 主耶稣的降生，就是为了他能够在十字架上救我们的原因。 Nah, alasan yang ketiga, mengapa Yesus Kristus yang adalah Allah mau menjadi manusia, karena dia mau memahami kita. 第三个原因，为什么主耶稣要成为人的样式？因为他要体会人。 Nah, fakta bahwa Yesus Kristus menjadi manusia 这个主耶稣成为人的事实， serta mengambil semua yang kita miliki dan alami adalah untuk memungkinkan dia tersentuh oleh perasaan kelemahan kita. 他起了人的样式，是为了能够体会我们人所经历的。 Saudara, penulis surat Ibrani mengatakan kepada kita kebenaran ini dengan mengatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. 在希伯来书第4章第15节那边写到，因我们的大祭司并会能体恤我们的软弱，并会不能体恤我们的软弱，他曾凡事受过试探，像我们一样，只是他没有犯罪。 Yesus mengalami semua yang kita alami. 主耶稣已经经历到我们一切所经历的， Dia mengalami keletihan. 他经历到疲惫， Dia mengalami kekecewaan. 他经历过失望， Dia mengalami kesalahpahaman. 他经历过误 Dia 解， mengalami kepedihan hidup. 他经历过悲伤， Dia mengalami air mata.
他经历过流泪， dia mengalami pengkhianatan, 他经历过背叛， dia mengalami penderitaan. 他经历过痛苦， Bahkan dia di dalam keadaannya sebagai manusia mengalami kematian. 甚至他在人的样式里面经历到死亡， Sehingga dia mampu untuk memahami dan membantu kita menghadapi semua pergumulan hidup itu. 直到他能够帮助我们经历一切世上我们所经历的一些苦难。 Nah, jadi kalau hari ini kita menyanyikan lagu-lagu pujian seperti dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi, atau dia mengerti bahasa tetesan air mata. Saudara-saudara, itu bukan hanya syair puitis yang omong kosong. 所以，当我们唱那些有关神怎么样惯性我们的诗歌，那些并不是空谈的， Tetapi karena dia benar-benar memahami apa yang kita alami. 乃是因为他真正的体会我们所经历的， Dia mengerti apa yang kita rasakan. 他了解我们的一些软弱， Karena dia adalah manusia yang sejati, yang sama seperti kita. 因为他像我们一样， Yang juga mengalami segala pergumulan hidup. Kecuali satu, Alkitab katakan, dia tidak berbuat dosa. 他也经历到我们人生的一些挣扎的苦难，但是他并没有犯罪。 Alasan yang terakhir, Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menjadi teladan bagi kita. 主耶稣成为人的样子的第四个原因，就是他要成为我们的榜样。 Saudara-saudara, Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 mengatakan, 在彼得前书第2章第21节这么说： Yesus Kristus telah meninggalkan teladan bagi kamu, 主耶稣给我们留下榜样， supaya kamu mengikuti jejaknya. 叫我们跟随他的脚重行。 Saudara-saudara, kata teladan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 21 itu, 这段经文里面所讲的榜样， itu bisa digambarkan seperti seseorang, misalnya orang tua yang mengajar anaknya untuk menggambar. 就好像一个家长教他的孩子怎么画图画， Nah, misalnya mau gambar burung misalnya. 就好像要画一 Nah, 只鸟， biasanya sudah dikasih pola, garis putus-putus bentuk burung. Nah, nanti supaya anaknya bisa mengikuti garis putus-putus, pola, contoh yang sudah ada itu. 其实他已经把那个鸟的形象已经模糊的画在纸上。 Nah, jadi Alkitab mengatakan Kristus telah meninggalkan teladannya, telah meninggalkan pola bagi kita yang bisa kita teladani, yang bisa kita ikuti. 就好像在圣经里面所写的，基督留下榜样，就好像他在一张纸上已经把那个形状已经模糊的画出来。 Yesus Kristus memberikan kita teladan bagaimana seharusnya kita hidup dengan benar di hadapan Allah. 主耶稣已经给我们榜样，叫我们怎么样为他而活。 Yesus Kristus memberikan kita satu teladan bagaimana kita harus hidup taat di hadapan Allah. 基督已经给我们榜样，叫我们怎么样顺服神。 Dia memberikan kita teladan bagaimana seharusnya kita hidup suci, hidup kudus di hadapan Allah. 基督已经给我们榜样，叫我们怎么样过这一个圣洁的生活。 Yesus Kristus telah memberikan kita teladan bagaimana seharusnya kita memiliki karakter-karakter yang terpuji sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. 主耶稣已经给我们一些榜样，叫我们有一些可敬佩的一个性格。 Yesus Kristus sudah memberikan kita teladan bagaimana seharusnya kita hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama. 基督已经给我们留下榜样，使我们知道怎么样爱神也是爱人。 Yesus Kristus telah memberikan kita teladan bagaimana seharusnya kita melayani Allah dan kita melayani sesama. 主耶稣已经给我们榜样，叫我们怎么样服侍神也服侍人。 Nah, saudara-saudara, inilah alasannya mengapa Yesus Kristus yang adalah Allah itu mau menjadi manusia. 这就是基督成为神、愿意成为人的四个原因。 Nah, karenanya Natal harus kita pahami dan rayakan bukan hanya sekedar tradisi tahunan.
所以我们庆祝圣诞，并不是单单因为这个是一个传统， Natal melampaui semua tradisi. 圣诞是超越一切的传统。 Karena di dalam peristiwa Natal, Allah menjadi manusia supaya kita bisa mengenal Allah yang benar. 因为在圣诞里面，一位伟大的神已经成为人的样式。 Karena di dalam peristiwa Natal, Allah menjadi manusia supaya dia bisa mati untuk kita. 在圣诞节里面，神已经成为人，使到他可以为我们而死。 Karena di dalam peristiwa Natal, Allah menjadi manusia karena dia mau memahami dan menjadi teladan bagi 他 kita. 来到世界成为人，让他能够体会人，也能够为我们留下榜样。 Saudara-saudara, mengapa Natal melampaui semua tradisi? 所以弟兄姐妹，为什么圣诞是超越一切的传统呢？ Alasan yang kedua, karena melalui Natal, Allah pencipta yang mulia berkenan datang ke dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. 因为借着圣诞，那一位神愿意来到已经堕落、已经落在最终的世界。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat dari Yohanes pasal 1 ayat 3 dan ayat 9 sampai ayat yang ke-11. 我们可以看到刚才我们所念的就是第3节还有第11节。 Di dalam ayat yang ketiga, Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Kristus, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah diciptakan. 第3节那边写到，万物都是借着他造的，反被他造的，没有一样不借着他造的。 Jadi jelas Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah pencipta segala sesuatu. 所以这一段经文就告诉我们说，主耶稣就是创造宇宙万物的神。 Saudara-saudara, penting bagi Rasul Yohanes untuk menekankan kebenaran ini di awal Injilnya. 使徒约翰觉得说，这是需要被强调的一个信息。 Karena pada zaman Rasul Yohanes ada orang-orang tertentu yang berpandangan atau yang memahami bahwa Allah yang adalah roh yang suci itu tidak pernah akan bisa menyentuh materi sama sekali. Apalagi materi yang tidak sempurna. 因为在那个时代，有一些人相信，就是说，圣洁的神他不可能与肮脏的物质有关系。 Nah, berdasarkan pemahaman seperti ini, 所以这样子的认识， maka bagi mereka tidak mungkin Allah yang suci itu menciptakan dunia materi yang penuh penderitaan dan kejahatan seperti ini. 所以他们认为圣洁的神不可能创造一个充满罪恶的物质世界， Apalagi mau datang ke dalam dunia yang jahat seperti ini. 何况来到这个肮脏污秽的世界里面。 Saudara-saudara, jelas pemahaman ini adalah pemahaman yang salah, setidaknya di dalam dua alasan. 这个非常的清楚，这种认识是错误的。 Yang pertama, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah menciptakan dunia dan segala isinya dengan sempurna. 我从经文里面我们可以看到说，当神创造世界的时候，那时候世界是完美的。 Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa lah yang telah merusak dunia ini dan menjadikan dunia ini penuh dengan penderitaan. 但是因为人犯罪落在最终，使到罪把世界把它变成堕落肮脏的世界。 Nah, yang kedua, Alkitab mengajarkan sekalipun dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa dan melawan penciptanya, 圣经也告诉我们说，虽然这个世界已经堕落在最终，已经违叛他的神， tetapi Allah tetap mengasihi dunia ini dengan mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkannya. 但是神还是爱世人，所以才派他的独生子拯救他们。 Nah, karenanya Rasul Yohanes bukan saja mengatakan bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah itu pencipta segala sesuatu di dalam ayat yang ketiga,
所以使徒约翰并不是单单在第3节那边告诉我们说，主耶稣就是创造万物的神。 Tetapi di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11, dia juga mengatakan bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah itu, pencipta segala sesuatu itu, sedang datang ke dalam dunia. 从第9节到第11节那边，使徒约翰也说到，那一位神来到这个已经犯罪的世界， Ia telah ada di dalam dunia. 他来到这个世界， Sekalipun dunia miliknya tidak mengenal dia dan menolak 虽 dia. 然这个属于他的世界拒绝他。 Saudara-saudara, inilah yang disebut dengan kisah ironi Natal. 这个就是圣诞节很讽刺的一个故事， Ini adalah hal yang sangat-sangat ironis. 这个是非常有讽刺性的。 Yesus Kristus yang adalah Allah pencipta yang mulia, 那荣耀创造者、 pemilik dunia ini, 拥有世界的主耶稣， mau datang ke dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. 愿意来到一个已经犯罪堕落的世界里面， Tetapi dunia miliknya menolak dia. 但是属于他的世界却拒绝他。 Saudara-saudara, satu pertanyaan yang harus menggelisahkan pikiran kita. 有一个问题要让我们反复思想的： Mengapa Allah mau menempuh jalan ini? 为什么神要这么做呢？ Mengapa Allah mau mengambil jalan seperti ini? 为什么神要选择这个道路？ Bukankah ada lebih mudah bagi Allah untuk langsung memusnahkan dunia yang berdosa ini, untuk menghukum orang-orang yang melawan Dia? 神如果直接审判这个世界，处罚人类，那不是更简单吗？ Bukankah lebih mudah bagi Allah untuk langsung membinasakan, melenyapkan dunia yang jahat ini, dunia yang melawan Dia? 神如果消灭这个充满罪恶的世界，不是更容易吗？ Saudara-saudara, mungkin kita akan terus bertanya, mengapa, mengapa, mengapa? 也许我们常常问为什么？为什么？ Satu-satunya alasan yang diberikan oleh Alkitab kepada kita, yaitu karena Allah mengasihi dunia ini, karena Dia mengasihi kita. 圣经所给我们的理由，就是因为神爱世界世人。 Yohanes pasal 3 ayat 16 yang terkenal itu mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. 在约翰福音第3章第16节那边说到，因神爱世人，甚至他将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Inilah alasannya mengapa Natal melampaui semua tradisi. 这就是圣诞超越一切传统的原因。 Karena melalui peristiwa Natal Allah pencipta yang mulia, 因为接着圣诞那个荣耀创造世界的神， oleh karena kasihnya mau datang ke dalam dunia yang berdosa ini. 因着爱我们，他愿意来到这个充满罪恶的世界， Dunia yang menolak dan melawan Dia 一个拒绝背叛神的世界， untuk menyelamatkannya. 是为了拯救我们。 Saudara-saudara, Natal adalah kisah kasih Allah yang menembus pemberontakan kita orang yang berdosa. 圣诞就是神那个穿越我们一切背叛的大爱。 Seminggu ini waktu saya baca khotbah ini mempersiapkan, 当我准备这个 tiba di 讲 bagian 道 ini 的时候， selalu saya tidak bisa menahan air mata saya. 我一直不断的流泪。 Ada ya pribadi yang seperti ini. 有这么一位神， Dia adalah Allah yang mulia, pencipta segala sesuatu. 是一个荣耀创造宇宙的神， Tapi Dia mau datang ke dalam dunia, 但是他却愿意来到这个世界， mencari kita orang yang berdosa, 寻找我们这些罪人， mencari kita orang yang kurang ajar ini, 寻找我们这个背叛他的神， mencari kita orang yang melawan Dia,
就是背逆他的神的人， Sungguh sulit untuk dimengerti. 是很难了解的。 Hanya kasih Tuhan yang bisa menolong kita untuk memahami kebenaran yang mendalam. 单单神的爱能够让我们了解， Karena itu menjadi doa saya. 这就是我的祷告。 Biarlah Natal tahun ini, 让今年的圣诞， perayaan Natal hari ini 我们今天的圣 tidak 诞庆祝， berlalu begitu saja. 并不是单单 Biarlah kasih yang ajaib itu, 让那个奇妙的大爱， kasih yang menembus pemberontakan kita manusia yang berdosa itu boleh menjamah hati kita, mengubahkan hidup kita. 那创业我们背叛的那个大爱，能够改变我们的生命。 Mengapa Natal melampaui semua tradisi? 为什么圣诞超越一切的传统呢？ Alasan yang ketiga yang terakhir. 最后一个原因， Karena melalui Natal Allah sumber kehidupan mau datang ke dalam dunia memberi hidupnya agar kita beroleh hidup di dalam Dia. 因为借着圣诞，神那个生命的泉源来把他的生命赐给我们。 Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. 在约翰福音第1章第4节那边告诉我们， Kalau kita membaca Injil Yohanes dengan teliti, 如果我们仔细的来念约翰福音的话， kita juga akan menemukan bahwa Injil Yohanes dimulai dan diakhiri dengan kehidupan. 我们就可以看到说，约翰福音的开始跟结束就是讲到生命。 Pada awalnya di dalam 1 Yohanes, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, Alkitab mengatakan di dalam Yesus ada hidup. 在第4节那边说，在基督里有生命。 Dan pada bagian akhir dari Injil ini, kita diberitahu tujuan dari Rasul Yohanes menulis Injil ini supaya manusia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya dengan percaya kamu beroleh hidup di dalam Dia. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31. 在约翰福音第20章第31节那边写，就是叫基督，就是叫我们相信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫他信了他，就可以应着他的名得生命。 Saudara-saudara, kehidupan adalah lawan dari kematian. 弟兄姐妹，生命就是跟死亡相对的。 Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa seharusnya binasa di dalam kematian yang kekal karena dosa. 犯罪的人就是进到永死里面。 Alkitab memberitahukan kepada kita dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah kebinasaan kekal selama-lamanya di dalam neraka. 在罗马书那边，我们可以知道说，罪的代价就是死。 Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak mengalami kematian atau kebinasaan yang kekal, tetapi beroleh hidup di dalam Kristus. 但是圣经也告诉我们说，神因为爱我们，所以他差遣了他的独生子来到世界上来拯救我们，使我们能够因着基督得到生命。 Nah, itu yang bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. 这个就是我们在约翰福音第3章11节那边可以看到的。 Saudara-saudara, manusia berdosa seharusnya binasa. 犯罪的人是应该得到灭亡的， Tetapi Allah mengasihinya sehingga mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. 因为神爱我们，所以他差遣了他的独生子来拯救我们。 Saudara-saudara, Injil Yohanes memberitahu kita bahwa di dalam Yesus ada hidup. Yohanes pasal 1 ayat 4. 约翰告诉我们说，在基督里有生命。 Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah hidup itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." 基督就是生命的本身，所以他说我是真理，道路、真理、生命。
Dan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa sang hidup itu datang ke dalam dunia untuk memberikan hidup yang berkelimpahan kepada umat miliknya. 所以在约翰福音第10章第10节那边，耶稣说：“我来使到人得生命，而且得到丰盛的生命。” Nah, bagaimana caranya? 那怎么样得到这个生命？ Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi sahabat-sahabatnya. 这约翰福音告诉我们说，没有一个爱比朋友为人为他的朋友死的大爱。 Dan itu Yesus sudah lakukan bagi kita di atas kayu salib. 这就是主耶稣已经为我们做的。 Untuk apa? Supaya di dalam Dia kita beroleh hidup yang kekal. 使到我们在基督里可以得到永生。 Nah, itulah sebabnya mengapa Alkitab mengatakan bahwa di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang keselamatan bagi manusia yang hidup di dalam kegelapan dosa. 所以在圣经也告诉我们说，在基督里我们得到生命，而且得到那光，可以使我们能够走出黑暗。 Karenanya ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama telah menubuatkan kebenaran ini. 所以在耶赛亚书第9章第2节那边有写到， Alkitab berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. 在黑暗中行的百姓看见了大光，住在死荫之地的人有光照耀他们。 Saudara-saudara, inilah berita Natal. 这就是圣诞的信息。 Natal melampaui semua tradisi. 圣诞超越一切的传统， Karena Natal mengingatkan kita tentang Yesus Kristus yang adalah Allah yang hidup, sumber hidup dan pemberi kehidupan, yang datang ke dalam dunia melepaskan hidupnya supaya kita yang telah mati karena dosa beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. 圣诞就是讲到一个生命前沿的神来到世界，把他的生命摆上，使我们可以得到生命。 Natal melampaui tradisi. 圣诞超越传统。 Nah, inilah 3 alasan mengapa Natal atau kelahiran Yesus Kristus melampaui semua tradisi. 这就是主耶稣这就是圣诞超越一切传统的3个原因。 Inilah alasannya mengapa Natal bukan hanya soal jingle bells, bukan itu. 所以圣诞并不是单单那些西方的传统歌曲。 Inilah alasannya mengapa Natal bukan hanya soal Christmas tree, Christmas tree, bukan soal itu. 所以不是那些歌词。 Inilah alasannya mengapa Natal bukan tentang Santa Claus is coming to town, bukan soal itu. Natal melampaui semua tradisi. 圣诞就是超越这些的传统。 Mengapa? 为什么呢？ Sama-sama kita bacakan. Karena di dalam peristiwa Natal Allah menjadi manusia. Yang kedua, karena melalui Natal Allah pencipta yang mulia berkenan datang ke dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, karena melalui Natal Allah sumber kehidupan datang untuk memberi hidupnya agar kita yang telah mati karena dosa beroleh hidup di dalam Dia. Tapi satu pertanyaan penting yang harus kita jawab sebelum kita meninggalkan ruangan ibadah ini. 但是一个很重要的问题，我们要问我们自己。 Satu pertanyaan penting yang harus kita jawab sebelum momen Natal di tahun ini berlalu. 这个问题我们要找出答案，当这个圣诞节。 Bagaimana seharusnya kita merespon Yesus Kristus yang adalah Allah yang telah menjadi manusia itu?
我们应该怎么样回应这一位已经道成肉身的耶稣？ Bagaimana seharusnya kita merespon Yesus Kristus adalah pencipta yang mulia, yang berkenan datang ke dalam dunia untuk melawat kita orang yang berdosa ini. 我们应该怎么样回应这一位爱我们的救主、创造世界的救主来到这个 Bagaimana 罪恶的世界？ seharusnya kita merespon Yesus Kristus yang adalah pemilik hidup, sumber kehidupan, telah memberi hidupnya supaya kita yang mati beroleh hidup di dalam Dia. 我们怎么样回应这一位生命前沿的神为我们舍弃，而且为我们赐给我们新的生命？ Pertanyaan ini yang harus kita jawab. 这是我们应该回答的问题。 Supaya Natal tidak menjadi rutinitas tahunan yang kita lakukan dan berlalu begitu saja. 直到圣诞节并不是圣诞风俗习惯。 Saudara Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. 所以在刚才我们所念的约翰福音第1章第12节， Kita harus menerima dan percaya kepada Dia. 我们要接受、相信主耶稣。 Ketika kita menerima dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Alkitab mengatakan kita akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. 当我们接受、相信主耶稣的时候，圣经告诉我们说，我们就可以成为神的儿女。 Nah, oleh sebab itu menerima dan percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat adalah cara yang paling bijaksana di dalam memaknai Natal dibanding merayakannya hanya sebagai tradisi 所以 semata. 接受而且相信主耶稣，这就是最正确对一个圣诞信息的一个回应。 Nah, zaman dahulu kala ada seorang raja yang maha kaya, yang maha mulia di Persia. 以前有一个很富有的王， Nah, raja ini sangat mencintai rakyat. 这个王很爱他的人民， Dia ingin selalu mengetahui bagaimana kondisi kehidupan rakyatnya. 他要知道他人民的生活， Dia ingin tahu dan mengalami bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami oleh rakyatnya. 他要和他的人民经历他们生活的一些苦难。 Nah, oleh sebab itulah seringkali dia menggunakan pakaian yang sederhana, menggunakan pakaian pekerja, bahkan menggunakan pakaian pengemis dan turun langsung untuk menemui rakyatnya. 所以他就常常穿着便衣到百姓里面。 Saudara, ketika sang raja melakukan hal ini, tidak ada seorang pun rakyatnya yang menyangka, yang mengenali bahwa dia adalah raja yang mulia itu. 所以当这个国王穿便衣到街上走的时候，没有一个人发现到。 Satu hari raja ini mengunjungi seorang pria yang sangat miskin dan tinggal di ruang bawah tanah yang begitu gelap. 有一天，这个国王来到一个贫穷人的家， Di sana dia memakan makanan keras yang dimakan oleh pria yang miskin itu. 他在那边就与那个穷人一起吃他的食物。 Dia juga memberikan ucapan semangat dan menceritakan cerita-cerita yang gembira, cerita yang ceria kepada pria yang miskin 而 itu. 且这个国王也是用鼓励的话来鼓励这个穷人。 Tetapi pria miskin ini tidak mengenal siapa dia. 但是这个穷人却就是认不出这个是国王。 Nah, raja itu pun pergi. 这个国王离开了。 Nah, satu ketika sang raja kembali mengunjungi pria yang miskin itu. 然后有一天，这个国王再回到去看这个穷人， Dan kali ini dia menyingkapkan siapa dirinya. Dia berkata kepada pria miskin ini, "Aku adalah rajamu." 但是这一次他就是告诉这个穷人说：“我就是国王。” Saudara-saudara, raja itu mengira ketika dia menyingkapkan dirinya bahwa dia adalah raja dari pria miskin ini. Pria miskin ini akan meminta hadiah atau sesuatu dari sang raja. 这个国王以为说，这个穷人当知道他是国王，可能会向他要求一些东西。 Nah, tetapi pria miskin ini berkata kepada raja, 但是这个穷人这么说：“ "Engkau telah meninggalkan istana dan kemuliaanmu untuk mengunjungi aku di tempat yang gelap dan suram ini." 你已经离开了荣耀的一个这个皇室，来到我的家。 Engkau makan,
makanan yang saya makan. 而且你跟我一起吃， Engkau telah membawa kegembiraan dan sukacita di dalam hati saya. 而且你也是带给我一些欢乐。 Kepada orang lain, mungkin engkau telah memberikan hadiah yang besar. 也许你对别人已经给了一些礼物， Tetapi bagi saya, Tuan Raja telah memberikan dirinya sendiri. 但是对我来说，国王你已经把你自己给了我。 Saudara-saudara, Raja, kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, 荣耀的王主耶稣， Allah pencipta dan sumber kehidupan telah datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk merasakan apa yang kita rasakan. 创造宇宙，而且是生命泉源的神，已经来到世界，使到他可以了解我们所经历到的。 Bahkan Dia telah memberikan dirinya sendiri mati bagi kita. 甚至他把自己给了我们，为我们而死。 Inilah anugerah yang tak terkatakan itu. 这就是测不透的恩典。 Inilah sebabnya Natal melampaui semua tradisi. 所以圣诞是超越一切的传统。 Saya menutup khotbah hari ini dengan satu syair yang ditulis oleh Joseph Bailey yang saya terjemahkan secara bebas. 我用一首歌的歌词来结束我今天早上的讲道。 Syair ini berjudul Puji Tuhan untuk Natal. 这个歌名就是赞美主，为着圣诞， Pujilah Tuhan untuk Natal. 为了圣诞赞美神。 Pujilah Dia untuk inkarnasi firman yang menjadi daging. 为了道成肉身赞美神。 Aku tidak akan bernyanyi tentang para gembala yang menjaga kawanan domba di malam yang sunyi, atau malaikat dan bala tentara sorga yang memuji. 我并不是为了牧羊人或是天使来歌唱。 Aku juga tidak akan bernyanyi tentang kandang kosong di Bethlehem, atau orang-orang bijak yang mengikuti bintang dengan membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. 我也并不是为了伯利恒的马槽，或者说东方来的三位博士而唱。 Hari ini aku akan menyanyikan pujian kepada Bapa yang berdiri di ambang pintu sorga dan mengucapkan selamat tinggal kepada putranya saat dia melangkah melintasi bintang-bintang ke Bethlehem dan Yerusalem. 但是我是为了天父而歌唱，那一位站在天堂的门欢送他儿子的天父。 Dan aku akan menyanyikan pujian kepada anak Allah yang tidak terbatas dan abadi. 而且我要为这个神子来歌唱， Yang rela menjadi yang paling terbatas. 愿意来到世界的人子歌唱。 Seorang bayi yang satu hari nanti akan dieksekusi mati oleh karena dosa. 因为为了我罪恶将要受死的一个声音而歌唱， Pujilah Dia di sorga. 赞美他吧。 Pujilah Dia di dalam hatiku. 在我心中赞美他。是